Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkati dan Allah memberikan kesihatan dan keafiatan kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaa'an min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sampai muka surat 250. Muka surat 250. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa mata adraka al-i'tidal fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukabbiran wa yusabbihu wa yatashahhadu ma'ahu fi ghairi mawdi'ihi. Kesambungan dia. Belum tu, tuan-tuan dan puan-puan, mohon share kuliah kita ni, kongsi kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Kemarin kita dah baca bila seseorang itu masbuk, dia datang lambat, dia takbir, dia dapati imamnya sedang rokok. Kalau dia sempat rokok bersama imam, maka dia dapat rakaat itu. Sempat tamakninah rokok bersama imam dengan yakin. Dan rokok yang kita maksudkan ni rokok yang terpakai, bukan rokok pada rakaat kelima, bukan rokok yang disunatkan dalam sembahyang gerhana. Sebab ke sembahyang gerhana ada rokok wajib, ada rokok sunat. Dia ada 4 kali rokok, 2 rakaat tapi 4 kali rokok. Rokok pertama rokok wajib, rokok kedua tu rokok sunat, rokok ketiga wajib, rokok keempat tu sunat. Jadi kalau dia sempat ikut imam pada rokok yang tambahan, itu tidak dikira dia mendapat rakaat.
Begitu juga kalau imam mengumumkan lepas semayang, imam umum katanya imam terlupa berwuduk. Bila imam umum kata dia lupa wuduk, imam ini tak sah salat, tapi makmum belakang semuanya sah. Okey, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk dia baca Fatihah tak habis, dia mengharapkan imam dia lah tanggung Fatihah. Fatihah dia tak habis, dia baca 3 ayat, dia main lambat baca 3 ayat, imam rokok, dia rokok. Bila imam umum kata imam lupa ambil wuduk, imam semayang tanpa wuduk, orang yang macam tadi masbuk tu, dia ingat imam dia tanggung Fatihah dia, padahal imam tu solat tidak sah. Bila imam solat tak sah, bila dengar pengumuman, dia kena bangkit tambah 1 rakaat. Sebab rakaat pertama dia tadi yang dia rasa imam tanggung Fatihah, imam tak tanggung Fatihah, imam sendiri pun tak sah, macam mana imam nak tanggung Fatihah dia? Boleh faham no? Orang yang muwafiq ke-4 rakaat boleh baca Fatihah. Bila imam umum kata imam terlupa ambil wuduk ke, imam lupa mandi wajib ke, sebenarnya imam tak wajib umum. Imam tak wajib umum. Kut-kutlah ada imam yang umum. Siapa-siapa yang baca Fatihah lengkap ke-4 rakaat, ke semua rakaat, dia tak perlu ulang solat. Solat dia dah sah. Dan orang yang imam tanggung Fatihah, padahal imam tak tanggung, imam pun tak ada wuduk, nak tanggung Fatihah macam mana? Maka bila dengar pengumuman tu, dia kena bangun tambah 1 rakaat. Ganti balik rakaat yang dia tergendala Fatihah, dia ingat imam tu belum baca bagi pihak dia. Rupa-rupanya imam pun solat tak terakai, solat tanpa berwuduk. Kalau ada pengumuman lah, tapi tak payah umum, imam tak wajib umum pun. Kalau imam umum macam itulah situasi yang perlu cepat-cepat bangun. Kalau dah semayang bagi salam lama dah, baru dapat tahu pengumuman, yang tu makmum yang masbuk kena semayang lain. Makmum yang muafiq ke-4 rakaat tak perlu semayang lain. Itu yang dia sebut najasatun khafiyatun au ruku' khamisah. Apa tu kan dia sebut tu? Syarat-syarat kita nak dapat rakaat, kita mesti rokok sempat tamakninah bersama imam. Imam yang macam mana? Imam yang solat imam tu sah, dia boleh tanggung Fatihah kita. Imam yang macam mana lagi? Imam yang rokoknya itu dikira rokok rukun, bukan rokok sunat. Semayang gerhana ada rokok sunat. Kalau kita masbuk, kita datang lambat, kita rokok bersama imam pada rokok sunat, yang tu tak kira dapat rakaat. Tak kira. Begitu juga kalau imam berdiri ke rakaat yang terlebih, rakaat ke-5, kita ikut dia tang tu, dia rokok, kita pun takbir rokok. Rokok pada rakaat ke-5 juga tidak terpakai, sebab rakaat tu sendiri pun dah terlebih. Boleh faham tak? Ataupun imam ada masalah, tak berwuduk, ada najis di pakaian dia, sekiranya dia buat pengumuman, orang yang ke semua rakaat baca Fatihah lengkap ni tak apalah. Bagi orang yang masbuk, dia datang, dia baca sekerat, imam rokok, dia rokok, dia ingat imam tanggung Fatihah dia berdasarkan hadis al-imamu dhaminun. Imam menjamin, yakni imam menanggung Fatihah. Rupa-rupanya imam nak tanggung Fatihah dia ni tak ada yang semayang pun. Semayang tanpa wuduk, semayang lupa mandi junub. Contohnya lah kalau imam umum, tapi imam tak wajib umum. Kalau setengah imam ni dia tak ngaji fiqh, dia umum. Bila umum, dia teringat balik, aku rakaat pertama tadi aku baca 3 ayat je, aku ingat dia imam tampung 4 ayat lagi. Imam nak tampung apa? Imam tak boleh nak payung dia, pasal imam sendiri pun tak sah, dia kena cepat-cepat lah bangun tambah 1 rakaat lagi. Macam tu. Boleh faham lah? Okey, habislah tajuk rokok. Sekarang orang masbuk ni dia main lambat, dia tak sempat rokok sama imam, dia main-main imam dah i'tidal. Apa perlu dia buat? Dia takbiratul ihram, kemudian terus dia lepas tangan dia, sami'allahu liman hamidah, ikut imam ketika i'tidal. Terus ikut, tapi rakaat tak dapat. Ikut, jangan buang masa. Bila imam i'tidal, jangan dia tak ikut lagi, terus ikut. Takbir Allahu Akbar, niat solat fardu subuh, kemudian lepas tangan, sami'allahu liman hamidah, ikut imam. Imam turun sujud, dia turun sujud. Imam duduk, dia duduk. Macam itu. Imam turun sujud, dia turun sujud. Sunat dia sebut Allahu Akbar, turun sujud. Imam bangun, duduk,
dia pun sunat bangun sambil sebut Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Imam sujud pula Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dia ikut imam. Tapi rakaat tak dapat. Ikut pilah supaya tak buang masa. Setengah orang dia tunggu imam berdiri baru dia nak ikut. Kita ikut imam ni tak mesti berdiri. Apa perbuatan imam? Imam sedang i'tidal, ikut dia i'tidal. Imam sedang sujud, takbir, turun sujud dengan imam. Jangan buang masa. Buang masa rugi. Ikut je. Tak dapat rakaat pun tak apa. Janji dapat pahala berjamaah. Okey, apa dia sebut? Wa mata adrakal i'tidala fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukabbiran wa yusabbihu wa yatashahhadu ma'ahu fi ghairi mawdi'ihi. Apabila makmum mendapati imam sedang i'tidal, maka makmum mengikutinya dengan memulakan solat, kena takbir dululah dengan takbiratul ihram, kemudian bertakbir bersama imam untuk bergerak turun ke sujud. Nak sujud tu Allahu Akbar, sunat Dan sunat membaca tasbih dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, apa semua macam biasalah. Dan tasyahud, kalau imam duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat awal walaupun bukan pada tempatnya. Dia ikut imam duduk tahiyat awal, dia duduk, dia follow je macam kita dah buat lah. Senang je tajuk ni. Seperti makmum, baru pada rakaat pertama dia tetap membaca tasyahud awal kerana mengikuti perbuatan imamnya. Okey, faham tak? Tadi yang tidak. Sekarang imam tengah sujud. Imam tengah sujud, kita masuk ruang solat, tengok imam duduk sujud. Jangan tunggu, terus kita takbir. Allahu Akbar, niatlah solat fardu subuh. Kemudian kita turun duduk dengan imam. Turun duduk. Semua reti. Imam tengah sujud, kita minta maaf saya silap. Kita takbiratul ihram, kemudian kita turun sujud bersama imam. Turun sujud bersama imam. Nak turun tu tak perlu sebut Allahu Akbar, tak perlu. Turun senyapnya, turun sujud sama imam. Dia faham tak? Kalau imam tengah rokok, saya undur balik. Imam tengah rokok, kita takbiratul ihram berdiri tegak, kemudian kita sunat takbir sekali lagi untuk rokok. Okey. Dapat? Itu kalau rokok. Kalau imam i'tidal, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Imam tengah i'tidal. Kita lepas tangan kita. Tak sunat kita sebut sami Allahu liman hamidah pun. Kita takbiratul ihram, imam duduk tengah i'tidal, kita lepas aja tangan kita. Tak sunat kita sebut sami Allahu liman hamidah. Tak sunat. Bila imam bergerak untuk sujud, barulah kita pun bergerak. Setelah imam sujud, kita bergerak. Hak tu sunat kita sebut Allahu Akbar, turun sujud. Hak pagi ni nak mengaji Allahu Akbar tu sunat sebut ke tak sunat sebut? Tu je. Dengar elok-elok. Kita takbiratul ihram, imam i'tidal. Kita lepas tangan je. Tak payah cakap apa. Tak disunatkan. Kalau kita sebut pun tak dapat pahala. Sebut sia-sia lah. Kita ikut betul-betul. Tak sunat sebut sami Allah. Imam gerak untuk sujud, imam sujud. Kita gerak tu kita sunat sebut Allahu Akbar untuk sujud. Sekarang dia ni lagi lambat. Dia mai imam duduk tengah sujud. Dia mai imam sedang sujud. Apa perlu dia buat? Jangan buang masa. Takbiratul ihram sambil berdiri tegak, Allahu Akbar. Yang tu takbir tu rukun. Takbiratul ihram. Turun sujud bersama imam, jangan cakap apa-apa. Turun sujud sama imam. Satgi imam duduk antara dua sujud, baru dia angkat kepala tu, dia sunat sebut Allahu Akbar. Faham tak? Imam sujud pula, dia sunat sebut Allahu Akbar. Kemudian kita akan jumpa lagi, ada lagi orang yang lebih lambat. Dia mai semayang, dia takbiratul ihram, kemudian dia dapati imam sedang duduk di antara dua sujud. Orang macam ni macam mana pula? Imam sedang duduk antara dua sujud. Turun saja duduk antara dua sujud bersama imam tanpa perlu sebut Allahu Akbar. Kalau sebut awaknya, sebut tak dapat pahala. Sebab dia tak ngaji. Turun duduk, senyapnya turun duduk. Lepas dia duduk tu, imam akan sujud kedua. Sujud kedua barulah kita sebut Allah. Baru ada takbir intiqalat dia.
Faham tak? Sebab dia cerita macam ni, lepas takbir, lepas berdiri, biasanya rokok. Dari berdiri ke rokok tu adalah takbir intiqalat. Tapi kita kerana main lambat, kita takbir berdiri, lepas berdiri terus kita sujud. Dia betulnya lepas berdiri rokok. Selalunya macam itulah, berdiri rokok baru nama intiqalat, takbir intiqalat, takbir perpindahan. Berpindah daripada satu rukun ke rukun yang berikutnya. Tapi dah kita main lambat, daripada berdiri terus ke sujud. Sujud tu bukan intiqalat dia. Yang tu mutaba'ah, ikut imam. Dah imam sujud, kita turun sujud lah. Kita cuma follow je, tak dinamakan takbir intiqalat. Maka tak sunat kita menyebut Allahu Akbar. Turun saja sujud. Kemudian bila imam duduk, tang tu kita ikut dia dan memang lepas sujud duduk. Itu betul dah tu susunan dia. Maka waktu tu baru kita takbir daripada sujud ke duduk tu Allahu Akbar. Ni cerita bab nak pahala je. Siapa tak mau pahala tak mengaji. Tak apa tajuk ni. Kalau dia takbir padahal tak sunat takbir pun tak batal solat. Cuma kita kena ada ilmu. Bila yang takbir tu, bila tak perlu takbir, bila bergerak senyap, bila bergerak sunat. Cerita dia sunatnya tajuk. Tuan-tuan tak payah duduk ketak, tak payah duduk takut. Kalau ada buat silap sebelum ni jangan duduk sedih. Tajuk kita sunat takbir ke tak sunat takbir? Bukan batal tak batal. Pergi jelas benda tu. Cuma rokok je sunat untuk takbir ya Ustaz. Ya. Kita sampai Allahu Akbar, imam sedang rokok, imam tunggu kita. Imam sunat menunggu orang kalau dia dengar ada orang masuk sah. Rokoklah bagi lama. Satu lagi tahiyat akhir lah bagi lama. Kalau dengar orang masuk, imam sunat melamakan tahiyat akhir dan melamakan rokok supaya kesian orang nak ikut. Tang rokok ya, tang lain kita takbir, imam duduk i'tidal, lepas tangan je. Satgi bila imam bergerak untuk sujud tu, daripada i'tidal ke sujud, waktu tu baru kita follow betul. Waktu tu kita sebut Allahu Akbar sujud. Faham tak? Kalau imam sedang sujud, kita takbiratul ihram berdiri, kita turun sujud tanpa takbir. Imam sedang duduk antara dua sujud, kita takbir berdiri, kita turun duduk antara dua sujud dengan imam tanpa takbir. Imam sedang sujud kedua, kita takbiratul ihram sambil berdiri. Kita lambat, ni cerita kita lambat. Takbiratul ihram sambil berdiri tegak, turun untuk sujud bersama imam tu, tak sunat bertakbir. Bila takbir, biduni takbir, turun sujud je. Lepas pada tu imam bergerak, barulah kita bergerak dan disunatkan kita takbir. Faham? Nak masuk ke rukun sujud tu, kita takbiratul ihram. Nak join sujud dengan imam tu tak sunat takbir. Kalau imam sedang duduk, kita takbir berdiri. Kita nak join duduk dengan imam pun tak sunat takbir. Turun saja. Satgi bila imam bergerak tu, waktu tu baru kita takbir intiqalat namanya. Faham? Intiqalat makna perpindahan. Kita berpindah bersama imam. Tadi bukan berpindah daripada berdiri. Biasanya lepas berdiri rokok. Ni kita berdiri terus duduk, berdiri terus sujud bersama imam. Itu tak sunat takbir. Boleh faham ke tak boleh faham? Tak mengaji, dia hentam je. Dia berdiri, Allahu Akbar takbir. Imam sedang tahiyat awal, dia turun, Allahu Akbar. Dia rasa dia bagus dah lah. Tak betul pun. Tapi tak batal. Tak batal salat. Tak erti. Betul, guru saya, Allah yarham Ustaz Mukhtar, waktu saya tingkatan 1, dia kata, kita kalau selalu bawa motor lama-lama, kita cekak. Bawa kereta, bawa lama-lama, kita cekak. Tapi semayang, walaupun hari-hari semayang, jangan duk kata cekak. Tak mengaji, tak erti. Allah yarhamuhu. Guru saya Al-Fadhil Ustaz Mukhtar, dia kata kaedah, bila buat selalu, tikrar, ulang, lama-lama cekak. Tapi semayang hari-hari, sehari 5 kali, cekak enggak? Bukan masalah cekak, tahu dengan tak tahu. Imam duduk tahiyat awal, kita main masuk sah, kita takbir, Allahu Akbar. Kita turun tu berapa ramai orang turun, dia akan sebut Allahu Akbar, turun duduk Padahal tak sunat pun, tu bukan intiqalat.
Intiqalat. Macam mana kita turun tu sekadar nak join dengan imam. Satgi imam bangun bangkit berdiri ke rakaat ketiga, imam sunat sebut Allahu Akbar, kita baru waktu tu kita nama takbir intiqalat. Waktu tu baru kita berdiri sambil angkat tangan. Daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga, sunat angkat tangan sambil menyebut Allahu Akbar. Faham no? Tak ulang lah. Okey. Okey. Nak mengaji bila, okey. Walau adrakahu sajidan, dan jika makmum mendapati imam sedang sujud, au mutasyahhidan, maka selepas takbiratul ihram, dan kena tamakninah dulu takbiratul ihram, dan tamakninah di dalam qiyam. Itu ada dalam syarah takbiratul ihram. Tak boleh lepas takbir tu terus duduk tahiyat awal dengan imam, tak boleh. Takbiratul ihram bagi dapat tamakninah kadar subhanallah. Macam ni, Allahu Akbar, subhanallah. Tak perlu kita sebut di mulut lah. Kadar subhanallah. Baru kita turun sujud bersama ni. Turun sujud tu tak perlu takbir. Turun senyap. Orang tak mengaji dia ingat kita ni senyap tu kurang pahala. Dia turun Allahu Akbar, banyak pahala dia dapat. Tak sunat bersebut Allah Akbar. Takbiratul ihram sambil berdiri bagi dapat tamakninah sekurang-kurangnya kadar masa subhanallah. Lama tu lah subhanallah 2 saat atau 3 saat. Kemudian kita akan turun sujud bersama ini. Jangan kalut Allahu Akbar turun sujud, tak kena juga. Allahu Akbar turun sujud, tak kena. Allahu Akbar bertenang saja, subhanallah, baru turun sujud. Turun sujud jangan sebut Allahu Akbar, tak sunat sebut. Senyap je turun sujud dengan imam. Kalau imam sedang duduk, turun senyap je, pum, duduk sama imam. Sagi imam berdiri, baru kita sunat sebut Allah. Ini nak belajar takbir intiqalat tu bila? Tu tajuk kita, bila sunat takbir intiqalat bagi orang masbuk. Maka makmum terus sujud tanpa apa? Tanpa perlu bertakbir. Begitu juga jika makmum mendapati imam sedang duduk membaca tasyahud awal. Tasyahud tu tasyahud awal. Tak kira lah tasyahud akhir pun boleh jadi. Dia takbir, makmum ni takbir ihram, turun duduk tahiyat dengan imam. Maka makmum selepas takbir ihram dan tamakninah di dalam qiyam. Itu penting tu. Takbir ihram, tamakninah dulu. Baru turun. Teruslah turun duduk bila takbir tanpa perlu bertakbir, yakni tidak disunatkan. Kalau dia takbir juga pun boleh, tapi jahil lah. Buat ibadat yang tak dapat apa. At-talabbusu bi'ibadatin fasidah. Buat benda ibadat yang tak jadi ibadat. Habis dah tu. Bab tu habis dah. Satgi kita belajar pula. Okey, dah dia masbuk, dia nak kena tambah rakaat kan? Kan dia nak kena tambah rakaat. Lepas imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, dia pun kena berdirilah tambah rakaat. Nak bangkit tambah rakaat lepas tu imam bagi salam. Nak bangkit berdiri tu, sunatkah kita berdiri sambil sebut Allahu Akbar, ataupun lepas imam bagi salam kanan kiri kita bangkit berdiri senyap, janji bangkit berdiri tegak tanpa menyebut Allahu Akbar. Hak tu kena tengok pula. Imam bagi salam tu, kalau kita pada rakaat kedua, imam bagi salam, kita dah dapat 2 rakaat, maknanya kita nak berdiri ke rakaat berapa? Berdiri ke rakaat ketiga kan? Hak tu sunat kita menyebut Allahu Akbar, dan sunat kita angkat tangan. Imam bagi salam, kita bangkit sambung. Kita berdiri tu, maknanya yang duduk tadi tu tahiyat awal lah, 2 rakaat. Kita nak berdiri ke rakaat ketiga. Ada 2 benda yang disunatkan. Yang pertama sunat bertakbir, berdiri. Imam bagi salam, kita bangkit berdiri, sunat takbir Allahu Akbar, dan sunat mengangkat tangan parah ini. Parah hadwa mankibaih, paras bau ataupun tinggi ni. Macam itulah. Sunat bertakbir dan sunat mengangkat kedua tapak tangan. Tetapi kalau imam memberi salam,
kita bukan pada rakaat kedua, sama ada kita rakaat pertama atau rakaat ketiga, atau kita baru join, kita takbiratul ihram sambil berdiri, tamak ninah dalam qiyam, kemudian kita duduk tahiyat akhir bersama imam, lepas tu imam bagi salam, kita kena tambah rakaat. Hak jenis ni dia tak dapat apa-apa rakaat, atau dia pada rakaat pertama, atau dia dah dapat 3 rakaat. Dia bangkit berdiri, sunat mengangkat tapak tangan kerana tadi dia baca tahiyat. Sunat berdiri mengangkat tapak tangan, tetapi tak sunat takbir. Sunat angkat tangan je, takbir tak sunat. Diri senyap. Ni diri. Berdiri lepas imam bagi salam. Imam bagi salam, bangkitlah berdiri. Mulut ni kunci rapat. Faham tak? Mulut ni kunci rapat. Kalau imam bagi salam, kita dalam rakaat kedua, maknanya tahiyat akhir imam tu bagi kita tahiyat awal. Mesti kita rakaat kedua. Kalau kita sembahyang seorang-seorang pun tahiyat rakaat kedua kita akan buat tahiyat awal. Imam bagi salam, kita sunat 2 benda. Yang pertama, dia 3 lah. 3. Sunat 3. Kita sedang rakaat kedua imam bagi salam. Sunat 3 benda. Yang pertama, sunat berdiri dengan segera. Sunat diri. Dia bagi salam kiri kanan, diri. Saya habaklah dulu. Imam bagi salam pertama harus berdiri. Imam bagi salam yang kedua baru sunat diri. Kita ambil yang afdal. Imam bagi salam kedua, sunat berdiri dengan segera. Kalau dia berdiri lambat, tak apa, makruh, tak batal solat. Yang kedua, sunat dia bertakbir. Yang ketiga, sunat dia mengangkat kedua belah tapak tangan. Faham? Kalau imam bagi salam, dia baru rakaat pertama atau rakaat ketiga, atau dia belum dapat apa-apa rakaat, imam bagi salam, dia ada beberapa hukum. Hukum pertama, dia wajib berdiri dengan segera. Segera yang dimaksudkan ialah imam bagi salam kanan, imam bagi salam kiri, baru dia berdiri. Berdiri kena cepat. Jangan melengahkan duduk-duduk lagi. Nanti batal. Wajib berdiri menyempurnakan rakaat yang berbaki dengan segera. Jika dilambatkan dengan sengaja, batal. Saya dia baru dapat 1 rakaat atau 3 rakaat. Rakaat ganjil lah. Yang kedua, sunat dia mengangkat kedua belah tapak tangan ketika berdiri. Tapi yang ketiga ni, sunatkah dia bertakbir? Tak sunat. Tak sunat bertakbir. Berdiri, angkat telapak tangan. Berdiri kena cepat. Tak sunat bertakbir. Hak tu kita nak baca sekarang. Imam bagi salam. Walau sallamal imam. Ada soalan ke tadi? Tengok soalan dulu. Salam Ustaz, kalau imam tengah rokok, adakah orang yang masbuk tu kena takbir terus rokok atau kena baca sekurang-kurangnya baca bismillah? Baik, imam duduk tengah rokok, kita takbiratul, apa perlu kita buat? Kita wajib takbiratul ihram. Yang kedua, lepas takbiratul ihram tu ada masa tamak-ninah Ustaz. Bukan bismillah tak wajib baca. Takbiratul ihram, Allahu akbar, berdiri tegak. Lepas tu ada masa subhanallah. Bukan baca subhanallah, kadar masa subhanallah, maka kita dapat tamak-ninah dalam berdiri, kemudian kita terus rokok bersama imam. Bismillah tak wajib baca. Itu dipanggil gugur Fatihah fi haqqil ma'mum al-masbuq, pada hak makmum yang masbuq. Yang wajib berdiri tegak, yang wajib takbir beserta niat, yang wajib tamak-ninah dalam berdiri, kemudian cepat-cepat terus rokok sama imam. Tamak-ninah itu ukurannya ukuran sebutan subhanallah, bukan wajib sebut subhanallah. Tapi kalau kita nak sukat time tamak-ninah ialah kadar subhanallah. Berapa saat? 2 saat lah. Berdiri 2 saat, takbir, berdiri 2 saat, kemudian baru rokok. Bismillah tak perlu. Pasal memang kita tak ada masa nak baca bismillah, tak perlu baca. Baik, kita tengok. Imam bagi salam, dia nak bangkit tambah rakaat, adakah dia sunat menyebut Allahu Akbar atau tak sunat? Tu tajuk kita. Hak ni pun dia ajak, no? Ya, itulah yang kata ilmu.
Jangan buat suka-suka hati. Sebab manusia ni dibahagikan dua. Imam bagi salam, ada yang sunat berdiri tambah rakaat sambil menyebut Allahu Akbar. Ada yang imam bagi salam, dia berdiri, wajib cepat-cepat berdiri. Sunat angkat kedua belah tangan, tetapi tak sunat sebut Allahu Akbar. Mudah je. Kalau dia dapat 2 rakaat, dia sebut Allahu Akbar ketika berdiri. Kalau dia belum dapat rakaat kedua, imam bagi salam, dia berdiri kena cepat. Berdiri tak sunat sebut Allahu Akbar, tetapi sunat mengangkat kedua belah tapak tangan. Pasal apa sunat angkat kedua belah tapak tangan? Sebab dua belah tapak tangan ini disunatkan selepas tasyahud, lepas baca tahiyat. Jadi tadi dia baca tahiyat bersama imam bagi salam, bangkit berdiri dah. Senyapnya berdiri. Okey. Walau sallama al-imamu wa huwa mawdi'u julusil masbuq qama mukabbiran fa illam yakun mawdi'uhu fala takbir. Orang faham bahasa Arab mudah ya, tak payah urai banyak-banyak. Okey. Dan selepas imam memberi salam, makmum yang masbuk sunat bertakbir ketika bangun. Jika makmum itu memang duduk pada tempat tasyahud, iaitu pada rakaat kedua. 2 nak masuk 3. Tetapi tadi saya senaraikan, bila dia dah 2 rakaat imam bagi salam, ada beberapa hukum. Hukum pertama, sunat dia berdiri cepat. Kalau dia tak mau berdiri lagi, dia nak layan duduk lagi pun boleh, tetapi makruh. Yang kedua, sunat dia bertakbir sebab dia lah ni 2 nak masuk 3, imam bagi salam. Yang ketiga, sunat dia mengangkat telapak tangan. Macam itulah. Sunat angkat tapak tangan. Tetapi jika makmum duduk bukan pada tempat tasyahud, seperti duduk pada rakaat pertama atau ketiga. Kalau pertama, imam bagi salam, dia nak bangkit tambah tu ke rakaat kedua. Kalau ketiga, imam bagi salam, dia bangkit berdiri tu ke rakaat keempat. Hak ni, maka dia bangun tanpa disunatkan bertakbir. Bukan haram takbir tu, tak sunat. Tak sunat tu saya buat lah. Benda tak sunat buat apa? Itu kena tahu. Kena faham. Wa in adrakal imam. Saya pun tak tahu faham, tak faham sebab nak interaksi tak boleh kan. Saya cakap, tuan-tuan dengar je. Harap-harap tuan-tuan faham dan jangan salah faham. Tu. Saat dia pergi mengajak orang kata kalau imam bagi salam, kita baru 1 rakaat, kita berdiri sebut Allahu Akbar, tak boleh. Anak murid tanya, tak boleh tu apa maksudnya? Tak boleh tu batal sembahyang. Bukan batal. Bukan batal, tak sunat. Tapi bubuh kata batal, jam. Tak batal. Cuma bila celaru tu menandakan jahil. Semua pakat tulis faham lega saya takut orang faham, orang dia salah faham. Imam bagi salam, dia baru 1 rakaat, dia bangkit berdiri, angkat telapak tangan tu, ialah dia sebut Allahu Akbar. Dia keluar fatwa kata tak boleh. Tak boleh tu maksudnya haram. Haram membatalkan solat. Taklah sampai ke peringkat tu. Cuma tak sunat. Kalau buat sia-sia. Kita kena faham diri kita lah. Aku rakaat berapa? Atau imam bagi salam ni kula ni rakaat berapa? Kalau rakaat kedua, aku berdiri takbir Allahu Akbar. Imam bagi salam, aku belum rakaat kedua, baru rakaat pertama atau rakaat ketiga, aku berdiri tu tak payah takbir lah, berdiri action je, berdiri. Angkat tangan sunat, berdiri kena cepat. Macam tu. Awak dia ada beza, yalah ada beza, tang berdiri tu pada beza. Kalau kita 2 rakaat, kita tak berdiri cepat-cepat pun tak apa. Makruh melambatkan berdiri kalau kita dah 2 rakaat imam bagi salam. Kalau kita bukan rakaat kedua, wajib berdiri cepat. Jadi adalah hukum-hukum yang lain-lain tu. Hak ni berdiri sambil takbir, hak ni berdiri tak sunat takbir. Tadi kita mula cerita, dia masuk semayang takbiratul ihram, imam sedang sujud, dia turun sujud tanpa perlu sebut Allahu Akbar. Satgi bila time dia duk ikut-ikut pergerakan imam tu, baru dia sebut Allahu Akbar. Tu tang mula masuk. Sekarang imam dah tamat semayang, dia nak tambah rakaat.
macam tu. Inilah ilmu, mengaji baru kita dapat, insya-Allah. Allah yarham guru saya Ustaz Mukhtar, dia sebut selalu bawa kereta lama-lama cekap, selalu bawa motor lama-lama cekap, tapi selalu semayang pun tak cekap. Jangan guna kaedah tu, aku duk semayang selalu dah cekap dah. Kena belajar. Rahimahullah. Mutaba'atul imam, mengikut imam. Wa yajibu mutaba'atul imam fil af'al wal yakun ibtida'u fi'lihi mutaakhiran 'an ibtida'ihi wa mutaqaddiman 'ala faraghihi wa yutabi'uhu fil aqwali aidan illa at-ta'min fayuqarinuhu fihi. Makmum wajib mengikuti perbuatan imam. Antaranya sujud sahwi lah, kita bincang dulu. Bila imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi bersama imam. Tak sujud batal pula, melainkan kalau dia niat mufaqqah. Dan hendaklah permulaan perbuatan makmum itu berlaku selepas selesai perbuatan imam. Imam rokok dulu, baru kita rokok, macam tu. Imam sami'allahu liman hamidah, baru kita ikut dia sami'allah. Pergerakan kita itulah yang diajak disiplin dalam solat supaya dapat 27 darjat. Jangan imam gerak Allah, kita pun bergerak. Jangan. Biar dia gerak habis dulu, baru kita bergerak. Yang ni adab solat untuk kita dapat 27 darjat. Sebenarnya kita kena jaga adab wudu, apa semua. Daripada wudu tu baru boleh dapat pahala penuh. Dan makmum juga perlu mengikuti imam dalam bacaan-bacaan. Bacaan tak apa, serentak tak apa. Tapi afdalnya biar imam baca Fatihah dulu, sekali baru kita baca Fatihah. Rukun qauli boleh serentak, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah serentak boleh, tak ada masalah. Imam baca tahiyat akhir, kita pun baca juga time tu, tak apa, tu rukun qauli. Rukun fi'li imam buat dulu baru kita buat. Siapa yang kena tambah 3 rakaat atau tambah 1 rakaat hanya perlu bangun tanpa takbir. Ya, betul Ustaz ni. Melainkan ketika menyebut amin, ia disebut secara serentak dengan imam. Hak ni serentak. Perbuatan imam buat dulu rokok, baru kita rokok. Bacaan boleh serentak. Bacaan tahiyat serentak dengan imam. Bacaan Fatihah pun harus kita baca serentak dengan Fatihah imam. Tapi yang terbaik imam baca, kita diam. Habis imam baca Fatihah, imam pula diam. Dipanggil saktah. Imam berhenti, memberi peluang makmum baca Fatihah. Bila makmum dah baca Fatihah habis, baru imam baca surah. Itu yang terbaiknya macam tu. Serentak tak apa. Kalau amin memang digalakkan, disunatkan serentak dengan imam. Amin, serentak. Baik, kita tengok hadis di bawah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yaqul la tubadiru al-imam idza kabbara fakabbiru wa idza qala waladdallin faqulu amin wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami cara salat yang betul. Baginda bersabda, janganlah kamu mendahului imam. Apabila imam sudah bertakbir, barulah kamu bertakbir. Dan apabila imam membaca waladdallin, maka sebutlah amin. Sebut serentak. Siapa serentak amin dia dengan imam, serentak juga dengan malaikat, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan apabila imam telah rokok, maka kamu semua rokoklah. Dan apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka kamu semua sebutlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Hadis riwayat Imam Muslim. Tang Rabbana lakal hamd. Imam sebut sami'allahu liman hamidah, makmum belakang sebut Rabbana walakal hamd atau lakal hamd.
Di sini berlaku khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i, imam sebut sami'allahu liman hamidah, makmum pun sebut sami'allahu liman hamidah. Imam berdiri tegak, imam sebut Rabbana lakal hamd, makmum pun sebut Rabbana lakal hamd perlahan-lahan. Tadi Nabi kata bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, hampa sebut Rabbana lakal hamd, hampa sebut yang lain yang tu. Ini berlaku khilaf lah, tak apalah, khilaf kecil je. Hujah yang mengatakan imam sebut sami'allahu liman hamidah, makmum pun sebut sami'allahu liman hamidah, apa hujah dia? Hujah dia Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang macam aku semayang. Aku semayang, aku sebut sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Ra'aitumuni, hampa tengok aku dah buat macam tu, hampa tiru, hampa pun buat macam tu. Mereka menggunakan dalil semayanglah seperti mana kamu melihat aku semayang. Maka sebahagian sahabat bila Nabi kata sami'allahu liman hamidah, dia pun i'tidal sebut sami'allahu liman hamidah kerana tiru cara solat Nabi. Apa Nabi buat, kita buat. Apa Nabi baca, kita baca. Nabi menyebut sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal, maka kita pun sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal. Dan satu aliran lagi, satu mazhab lagi kata tak, Nabi kata bila aku kata sami'allahu liman hamidah, hampa tak sah kata sami'allahu liman hamidah, hampa kata Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini dia amalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum kata yang lain. Makmum kata apa? Mubaligh tu akan sebut apa? Imam sami'allahu liman hamidah, mubaligh tu sebut Rabbana walakal hamd. Tak apa, jangan kita rasa pelik, jangan kita bergaduh, semua ada dalil masing-masing. Jika makmum takbiratul ihram serentak dengan imam, ni tak boleh. Atau dia ragu-ragu adakah berlaku serentak, maka solatnya tidak sah, dia kena takbir lain. Tetapi jika makmum serentak dengan imam selain takbiratul ihram, hukumnya adalah makruh dan luputlah fadilat berjamaah. Wa in sabaqahu ila ruknin bi an raka'a qablahu kuriha wa nudibal 'audu ila mutaba'atihi. Jika makmum mendahului imam dengan satu rukun, makmum potong imam satu rukun, haram tetapi tidak membatalkan solat. Kalau potong dua rukun, haram dan batal solat. Macam tu. Jika makmum mendahului imam dengan satu rukun, seperti makmum rokok lebih awal dari imam. Imam baru walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum ni rokok dah, imam tak rokok lagi. Makmum ni dia cergas, imam ni pula slow, lambat-lambat. Seperti makmum rokok ni contoh je lah, potong satu rukun. Tak kira lah rukun apa pun, pengarang kita buat contoh. Makmum rokok lebih awal dari imam, maka itu adalah makruh. Sebahagian kita kata haram, potong satu rukun tu haram. Kita kata makruh. Bila kata makruh ke haram ni tak dapat pahala jemaah, tak dapat. Dan makmum itu sunat bangun kembali untuk mengikuti imam. Imam tak rokok lagi, dia pergi rokok dah, dia sunat patah balik. Ini kalau dia potong dengan sengaja lah. Kalau dia tak sengaja, dia ingatkan imam rokok dah, imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada orang masuk surau, orang tu suara dengar Allahu Akbar, orang tu takbiratul ihram, dia tersilap, dia rokok. Kemudian dia dapati imam dia tak rokok lagi, wajib dia patah balik. Wajib. Pasal tadi dia potong imam tidak sengaja, salah faham, wajib patah balik. Kadang-kadang berlaku, saya tengah duduk sujud dengan imam, kemudian ada orang masuk masjid, dia takbir deras, Allahu Akbar. Kita ingat suara tu imam, kita pun bangkitlah nak berdiri, tengok-tengok orang semua duduk sujud lagi. Wajib kita sujud balik. Wajib yang tu. Sebab kita tak ada niat nak potong imam, terpotong, tersilap. Wajib.
Dulu kita jumpa dah kan, imam tahiyat awal, semua orang tahiyat awal, ada seorang makmum ni dia tersilap guna, dia berdiri. Bila dia berdiri, Allah silap ni. Wajib dia turun duduk balik dengan imam pada tahiyat awal. Dan makmum itu sunat bangun kembali. Yang sunat ni kalau dia memang nak potong imam dengan sengaja, lepas itu dia rasa bersalah, dia sunat bangun kembali untuk bersama imam. Wa in sabaqahu bi ruknin bi an raka'a wa rafa'a thumma makatha hatta rafa'a al-imamu haruma wa lam tabtul aw bi ruknain 'amdan batalat aw sahwan fala wa la yu'taddu bi hadhihi ar-rak'ah. Dan jika makmum memotong imam satu rukun seperti makmum rokok dan i'tidal, atau orang panggil satu rukun penuh, imam duduk berdiri lagi, yang makmum ni pergi rokok dah. Kalau niat mufaraqah lain cerita lah, niat berjemaah, imam duduk berdiri, yang makmum ni rokok, lepas rokok siap i'tidal lagi. Itu dipanggil, dia potong bukan dua rukun, dipanggil satu rukun penuh, satu rokok, lepas tu i'tidal. Macam tu. Kalau dia bergerak untuk sujud, tu baru kira dua rukun. Kalau takat rokok dulu, tu setengah rukun. Setengah ulama panggil setengah rukun. Imam berdiri, yang makmum ni pergi rokok dah. Tu potong setengah orang panggil. Bila makmum ni i'tidal, imam tak rokok lagi, makmum dah i'tidal. Yang tu dipanggil potong satu rukun penuh. Rokok dan telah menghabiskan rokok, iaitu i'tidal. Potong satu rukun haram. Batal tak solat? Tak batal juga, sebab belum dua rukun. Dua rukun ni, dia dua nak masuk tiga tu baru dua. Contoh imam duduk berdiri lagi. Wal asr. Makmum ni cemuih dia nak rokok dulu. Dia rokok. Imam, innal insana lafi khusr. Makmum ni sami Allah liman hamidah, makmum ni i'tidal. Illa alladhina amanu. Makmum ni gerak untuk sujud, hak tu baru dikira dua rukun penuh. Solid. Satu rokok, dia nak kira ni bukan tang rokok tu, berdiri daripada rokok baru kira satu. Kemudian i'tidal, meninggalkan i'tidal, hawihi ila sujud, gerakannya untuk turun sujud tu baru kira dua. Itu cara kira. Bila dua, batal lah salat makmum ni kerana dia mendahului imam dengan dua rukun yang solid. Makna kata, kalau imam berdiri, makmum rokok dan makmum i'tidal, makmum tak sujud lagi, makmum tunggu imam dalam i'tidal, yang tu solat belum batal, tapi haram, memang haram. Potong imam haram. Potong imam haram. Bismillah. Imam berdiri, makmum rokok, makmum i'tidal. Kalau kita tak mengaji fiqh, kita kata dia potong dua dah. Fiqh kata ini bukan dua, ini baru dua, tak penuh lagi. Satu rokok, satu lagi i'tidal. Gerakan dia untuk sujud tu baru kira dua, baru potong dua orang kira. Ini boleh faham cara bilang. Tak usah duk potong imam lah, senang cerita tu duk potong. Potong buat apa? Cuma kita nak handle masalah orang. Kalau orang tanya batal ke tak batal. Zaid ni, dia semayang untuk imam. Imam duk baca wal asr, dia rokok dah. Lepas tu dia i'tidal. Lepas tu dia tunggu imam dalam i'tidal. Imam pun rokok, imam i'tidal, sama balik lah. Batal tak solat dia? Tak batal. Bukankah dia potong dua? Dia rokok, dia i'tidal, sedangkan imam dia belum rokok, dia rokok dan dia i'tidal. Dua ke? Fiqh kata belum dua. Nak kata dua, bila nak bergerak ketiga, baru kira dua. Itu gerakan dia untuk sujud tu baru kira dua, waktu tu baru batal. Kalau imam duduk berdiri lagi, dia rokok, kemudian dia i'tidal, kemudian dia gerak Allahu akbar nak sujud, waktu tu baru dia batal. Itu orang panggil dua penuh. Faham? Kalau imam berdiri lagi, imam duduk tengah berdiri, dia rokok, dia tunggu imam dalam rokok. Samsing dengan makmum ni, dia rokok, dia tunggu imam dalam rokok. Tak lama lepas tu imam berrokok. Lepas tu dia ikut imam elok lah. Hak ni panggil potong setengah. Bukan potong satu rukun, potong setengah rukun. Potong setengah rukun, makruh.
Potong satu rukun haram. Satu rukun macam mana? Imam berdiri, dia rokok, kemudian dia meninggalkan rokok, dia bangkit berdiri, tidak, imam pula rokok. Itu baru dikira memotong satu rukun. Dua rukun macam mana? Imam berdiri, dia rokok, dia tidak, dia gerak untuk sujud. Itu katanya, itu baru dipanggil potong dua rukun. Payah juga nak bilang-bilang, tak usah ada potong, senang. Ikut imam elok-elok. Imam rokok, baru kita rokok. Imam sujud, baru kita sujud. Hak tu dapatlah insya-Allah pahala 27 darjat. Mengaji ni bukan untuk beramal. Ustaz payah nak faham macam mana kami nak beramal, Ustaz. Beramal lepasnya nak potong tu imam ke? Doa, tak payah duk potong, tak pening-pening lah. Kita duk cerita kalau orang potong imam, kalau orang potong, kita tak potong. Relax je lah. Tak batal tetapi haram, maknanya dapat pahala solat berjemaah, tak dapat. Makruh pun tak dapat pahala solat jemaah, apatah lagi haram yang tak batal. Jadi 3 tu, potong setengah rukun, makruh, tak dapat pahala jemaah. Potong satu rukun yang penuh, dia rokok, itu ditunggu dalam i'tidal, itu panggil satu rukun yang penuh, haram, tak batal solat, tetapi tak dapat pahala jemaah. Potong 2 rukun sehingga bergerak ke rukun ketiga, yang tu batal dan tak dapat apa, batal haram. Macam tu. Jadi 3 pecahan ya. Dan jika makmum memotong imam satu rukun, macam mana satu rukun? Bi'an, ba' tu orang panggil litaswir, bihaithu bi'an. Dia nak buat gambaran macam mana potong satu rukun tu macam mana? Seperti makmum rokok dan i'tidal. Rokok dan i'tidal tu bukan 2 kah? Ada fiqh dia kira baru potong satu. Nak kira 2 bila gerak ketiga. Gerak ketiga baru kira 2. Bila rokok, lepas tu i'tidal, mana satu masuk 2 tu kira satu. Potong satu rukun seperti makmum rokok dan i'tidal lebih awal dari imam. Kemudian makmum ini menunggu imamnya di dalam i'tidal. Tapi tunggu pun tak boleh lama. Kalau tunggu lama, makmum ni akan batal. Kalau makmum ni tunggu dalam i'tidal tu dalam masa yang panjang, makmum ni akan batal. Batal siapa? Bukan batal kerana dia potong imam, tapi batal kerana dia melamakan i'tidal, sedangkan i'tidal tu rukun yang pendek. Dia batal kes tu pula. I'tidal ni rukun pendek, kalau dia tunggu dalam i'tidal lama kadar Fatihah, solat makmum ni batal. Okey, macam tu. Kena faham batal pasal-pasal tu. Kemudian makmum ini menunggu imamnya di dalam i'tidal, maknanya dia tunggu pun tak lama sehingga imam itu mengangkat kepalanya dari rokok. Dia tunggu sampai imam dia i'tidal sama dengan dia. Perbuatan ini adalah haram, tetapi solat tidak batal. Di bawah adalah hadis Nabi sebut, aku imam kamu, aku nampak orang depan dan orang belakang aku. Nabi boleh nampak. Itu mukjizat Nabi, nampak depan, nampak belakang. Yanzuru min waraihi kama yanzuru min amami. Nabi dapat lihat yang belakang seperti dapat lihat yang depan. Antara mukjizat Nabi lah, khususiat yang Allah bagi kat Nabi. Ada selawat tu, selawat Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mata Nabi ni kita puji. Tanamu ainahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi tanamu ainahu. Kita puji mata Nabi. 2 mata Nabi kelihatan tidur, wala yanamu qalbuh, tapi hati Nabi tak tidur. Itu puji mata Nabi. Selawat puji mata Nabi lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi yanzuru min waraihi kama yanzuru min amami. Kita puji selawat salam kat Nabi, mata Nabi ni boleh lihat arah belakang seperti mana baginda melihat arah depan. Maka hadis di bawah ni Nabi kata apa? Ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku' wala bisujud, wala bilqiyam, wala bilinsiraf, fa inni arakum amami wa min khalfi. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت
la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Rawahu Muslim. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menjadi imam salat. Selepas selesai salat, baginda menghadap muka kami. Ini bila wirid, imam sunat beralih bertatap muka dengan makmum. Beralih. Ada tempat dia lah bila sampai Allahumma antas salam tu, imam pusing menghadap makmum. Baginda menghadap muka kami dan bersabda, Nabi bagi tazkirah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ialah imam kamu, maka janganlah mendahului aku dengan rokok, sujud, qiyam dan memberi salam. Tak dandan imam tak bagi salam lagi, dia bagi salam dah dengan sengaja, batal. Kerana aku boleh melihat kamu yang berada di hadapan dan di belakangku. Kebetulan hari itu ada jemaah Nabi, sahabat ni yang gopoh. Nabi tak rokok lagi, dia rokok dah. Dia potong-potong Nabi. Kemudian Nabi bersabda lagi, demi diri Muhammad yang di dalam kekuasaannya, jikalau kamu dapat melihat apa yang aku lihat, ini kekuatan pandangan Nabi, kekuatan pandangan Nabi, sudah tentu kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sahabat bertanya, apa yang Tuan dapat lihat itu? Baginda bersabda, saya melihat syurga dan neraka. Tersambung sikit lagi lah perenggan atas nak habis. Tetapi jika makmum sengaja memotong imam pada dua rukun. Dua rukun ni macam mana? Seperti makmum lebih dahulu rokok. Okey, satu. I'tidal, dua. Dua nak masuk tiga tu baru panggil dua rukun. Dan bergerak untuk sujud. Macam tu. Bergerak tu tak kira tiga lagi. Tapi dua dah masuk gear tiga dah. Nanti kalau sujud tu tiga lah. Makmum rokok, makmum i'tidal dan makmum bergerak untuk sujud. Hal ini baru dipanggil dua rukun. Maka ia membatalkan solat makmum itu. Dan jika dilakukan dengan terlupa, maka solat tidak menjadi batal. Cuma rakaat itu tidak dikira. Potong dua rukun dah tak kira. Itu ditunggu imam. Walaupun dia tak sengaja, rakaat itu tak terpakai. Sebab dia mendahului imam dengan dua rukun, nanti dia kena tambah satu rakaat lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afu minkum.